A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahron dahirin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah. Kat mana kita berhenti hari itu? Apa kataan dia? Bawah tu. Qala al-musannif rahimahullah. Maka dengan hadis yang akan datang, insya-Allah akan kita ketahui mana yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya al-musannif, maka dengan hadis-hadis yang akan datang, insya-Allah akan kita ketahui mana yang dikerjakan, manakah sembahyang sunat yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan datang kita akan mempelajari berkaitan tentang sembahyang sunat. Macam-macamlah sembahyang sunat yang didirikan, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya jangan kelak kita kerjakan pula yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, supaya tujuannya kita pelajari hadis-hadis baginda Rasul
berkaitan tentang sembahyang sunat ni, supaya janganlah kelak nanti kita kerjakan, lakukan pula akan sembahyang yang tidak pernah dikerjakan, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak belajarlah apa dia sembahyang sunat yang baginda Rasulullah lakukan, daripada yang muakkadnya sehinggalah kepada yang ghairu muakkad. Ada yang sembahyang rawatib, kan, ada yang bukan sembahyang rawatib. Ada sembahyang sunat yang mempunyai waktu, ada sembahyang sunat yang mempunyai sebab, ada sembahyang sunat yang tak ada waktu, tak ada sebab. Secara kasarnya bahagian-bahagian sembahyang sunat ni. Jadi banyaklah. Nanti kita akan belajarlah nantilah. Baiklah, hadis yang pertama. An Rabi'ata bin Malikil Aslami radhiyallahu anhu qala qala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sal faqultu as'aluka murafaqataka. Itu kena baiki perkataan tu. Lepas huruf qaf tu ada huruf ta. Di bacaan baris dia murafaqataka. Baikilah, tulis di bawah tu. As'aluka murafaqataka fil jannah. Faqala aw ghaira dhalika. Faqultu huwa dhaka. Qala fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujudi. Rawahu Muslimun. Hadis ni perawinya ialah Imam Muslim kita. Arti hadis ini, berkata Rabi'ah bin Malik, telah berkata oleh seorang sahabat Nabi, salah seorang daripada ahli suffah. Siapa mereka ahli suffah ni? Ahli suffah ni, mereka ni ialah terdiri daripada mereka yang miskin, yang fakir, yang susah. Dan harta tak ada, tempat tinggal pun tak ada. Jadi mereka ni tinggal di mana? Ahli suffah ni zaman Nabi, mereka tinggal di dalam masjid Nabi, dan disediakan satu tempat, dan
dalam masjid baginda Nabi SAW, masjid Nabi, lalu dibuat bumbung, dibuat naungan, disediakan untuk mereka ni tinggal di situ dalam masjid Nabi, sehingga kan bilangan mereka ni adalah pada satu ketika sampai 70 orang. Ini kata ahli sufi daripada kalangan sahabat Nabi di zaman Nabi. Hidup mereka hanya mengerjakan ibadat, dan mereka hanya duk buat amal ibadat semata-mata. Walaupun mereka ni susah, walaupun mereka ni miskin, fakir, tapi mereka tak kacau orang. Sahabat ni, mereka nak kok kata makan minum mereka minta kat orang, kan, harapkan pertolongan daripada orang. Duk minta sedekah orang nu, minta sedekah orang ni, dah. Mereka di dalam riayah Nabi, ahli sufah di zaman Nabi ini, mereka di dalam jagaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kata ahli sufah, kan? Jadi kerja dia pun tak buat kerja lain melainkan dia buat amal ibadat je lah. Dah tumpu dengan semayang sunat, baca Quran, duk berzikrullah, kan? Baik, ini ahli sufah. Jadi salah seorang daripada ahli sufahnya inilah sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Malik Al-Aslami. Itu gelaran dia. Baik, tak apalah. Jadi pada suatu hari berkata, hadis ni diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Malik lah. Lalu satu hari berkata Rabi'ah, berkata bagiku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari baginda Rasulullah berkata kepada Rabi'ah ni, apa kata Nabi? Nabi kata ke Rabi'ah, mintalah, ada apa-apa kamu nak mintalah daripada aku apa yang kamu mau. Kalau bahasa kita, kan, dia ni juga salah seorang daripada khadim, khadam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah, maka berkata aku, jawab katanya Rabi'ah bin Malik ni, dah apabila baginda Rasul, kan, suruh aku minta sesuatu, mintalah apa yang kamu nak minta daripada aku, minta. Kan, lagu itulah reti dia, maksud dia. Maka berkata aku, minta aku akan engkau, akan bersama-sama engkau di dalam syurga. Dah suruh minta, suruh tanya ni, kan. Lalu Rabi'ah pun berkata, as'aluka murafaqataka tadi, dalam bahasa Arab, fil jannah. Aku minta bahawasa adalah aku, ialah jadi kawanmu, jadi taulanmu ya Rasulullah di dalam syurga. Maksudnya dapat duduk bersama-sama dan dalam syurga bersama dengan baginda Rasul.
Tu permintaan dia, nak hak tu ya. Kan? Tak ada minta banyak-banyak. Kan? Kau kata nak minta duit juta ke, tak ada. Kan? Hak ni minta nak duduk dalam syurga bersama dengan Rasul. Baik. Tak apalah. Maka berkata ia Nabi. Lalu baginda Rasul pun bersabda, berkata tu bersabda, atau lain demikian, atau lain demikian. Baginda Rasul pun tanya buat kali yang kedua. Atau lain demikian, maksudnya atau adakah yang lain daripada yang demikian itu yang kamu hendak? Kan? Rabi'ah ni dia minta nak duduk bertaulan bersama dengan baginda Rasul dalam syurga esok-esok ni. Pak Nabi tanya lagi, ada lagi ke nak minta apa lain lagi? Kalau bahasa kita lagi itulah maksud dia. Kan? Lain daripada nak minta duduk sekali dengan aku dalam syurga esok-esok ni, ada lagi ya? Ada apa lagi mau? Lagu itulah maksud dia. Bahasa kitanya kan. Nabi tak adalah kata macam kita kata ni. Tapi itulah maksud dia. Baik. Lalu maka berkata aku, jawabnya Rabi'ah, demikianlah yang aku minta. Maknanya yang aku minta hanya tu saja. Tu maksud dia. Hanya aku dah minta, aku nak bertaulan, aku nak tinggal sekali, aku nak duduk sekali bersama dengan engkau ya Rasulullah. Tak ada dah permintaan lain. Hak ni aku nak, hak ni. Tu reti dia. Baik. Tak apalah. Hadis riwayat Imam Muslim ni. Berkata pula ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasulullah pun berkata, bersabdalah. Berkata tu bersabda, maka bersungguh-sungguhlah atas diri engkau dengan memperbanyak sujud. Baik. Lalu Nabi kita pun bersabda, cara siapa-siapa dia tak kata tertentu kepada Rabi'ah ni seorang saja, hatta kepada kita umat pun, siapa-siapa yang nak tinggal duduk dalam syurga bersama-sama dengan baginda Rasulullah, kita berjiran dengan baginda Nabi, duduk sekali lah. Syurga-syurga ni luas lah. Caranya bersungguh-sungguhlah oleh kamu atas diri kamu dengan memperbanyakkan sujud. Maksudnya, apa maksud Nabi dengan kata bersungguh-sungguhlah atas diri kamu dengan memperbanyakkan akan sujud ni? Maksudnya ialah perbanyakkan sembahyang tatawwu'. Apa tatawwu'? Yakni sunat. Kena banyak buat sembahyang sunat. Siapa-siapa dia esok-esok di negeri akhirah, tak kira lah siapa-siapa pun, laki-laki perempuan ke, hak nak duduk dalam syurga bersama dengan Rasul, adalah tempat-tempat tinggal kita dalam syurga esok tu.
kan, duduk berjiran bertaulan kita dengan baginda Rasul ni, kan, boleh pimai hari-hari kot boleh berjumpa dengan Nabi. Dan syarat dia, cara dia, kenalah perbanyakkan sembahyang sunat. Kena buat sembahyang sunat lah. Kalau kita yang malas, yang balok nak buat sembahyang sunat ni, tak nampak jalan lah kalau gitu, kan. Dan kalau buat sembahyang sunat pun, kan, kalau sikit-sikit pun tak padan lagi, tak cukup lagi, tak memadai lagi, kena buat bagi banyak. Kan, jelas dalam hadis suruh buat banyak-banyak. Kalau kata buat pun, tapi kalau sedikit tak cukup lagi, tak boleh duduk sekali dengan Nabi lagi dalam syurga esok-esok tu. Kena buat mayang sunat banyak-banyak lah, siangnya, malamnya. Jadi apa maksud dia? Maksudnya kalau kita tak buat sembahyang sunat, ataupun buat tapi sikit, tak padan lah, kan, tak banyak lah, maksud dia, jawabnya masuk syurga. Tinggal lagi tak boleh duduk sekali dengan Nabi, jauhlah kita, kan. Sebab syurga Nabi ni hak tingkatan hak paling tinggi atas sekali, kan. Syurga istana ni, syurga Nabi ni duduk atas sekali, tingkat hak paling atas sekali syurga Nabi. Kita ni kalau kata masuk syurga, kalau tak ada seperti macam mana yang disebutkan dalam hadis ni, kan, kalau masuk syurga pun tapi tidak bersama dalam syurga yang Nabi duduk, tak bersekali dengan syurga yang Nabi tinggal, duduk syurga lain lah, syurga juga kan ada 8 syurga, kan. Lagu tu lah maksud dia nya. Itu cerita tentang tajuk sembahyang sunat. Dan apa dia fadilat, apa dia kelebihan, kan, kita mengerjakan sembahyang sunat. Inilah, kan, salah satunya, dan dapat duduk tinggal sekali dengan Nabi. Baik, dalam syurga esok ni. Itu yang pertama. Mudah saja nak buat tu payah. Kan, benda hak mengaji ni senang je ni, kan, tak kena nak fikir banyak dah, mudah, faham selalu, kan. Tinggal lagi hak nak buat tu, kan. Masalah kita bukan masalah tak ada ilmu, masalah kita ialah nak beramal dengan ilmu tu. Hak tu lah masalah utama kita, kan. Kok kita kata ya tak tahu sembahyang sunat apa, sembahyang sunat ni mohong sangat. Kok kita kata kita tak tahu apa dia sembahyang sunat ni, tahu sangat. Boleh habaq satu-satu pula, boleh cerita macam-macam lagi tentang sembahyang sunat ni, kan. Tapi hak masalah pokoknya lah ni buat dah, tu yang cerita dia, kan. Jawabnya selalunya kebiasaannya tak buat. Tak ada apalah, boleh mengaji saja kita ni, kan. Ni untuk diri sendiri. Dan siapa nak dapatkan kelebihan ini, dia kena buatlah, kan. Tak ada orang lain boleh tolong buat untuk dia, untuk kita, tak ada. Kita sendirilah kena buat. Baik, ni yang pertama. Kemudian yang kedua, nak cerita tentang beberapa sembahyang sunat. Hadis yang kedua, wa 'ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala hafiztu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ashra, shin tu matikan dia, ashra raka'atin, rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha
wa rak'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa rak'ataini ba'dal isya'i fi baitihi juga, wa rak'ataini qabla subhi muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wa rak'ataini ba'dal jumu'ati fi baitihi, tu baitihi tu. Wali muslimin sahaja pula, tadi muttafaqun alaih, kana idza tala'al fajru la yusalli illa rak'ataini khafifataini. Ni cerita tentang sembahyang sunat yang rawatib. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Buatlah tidak muakkad pun buat juga. Cuma hadis ni nak cerita yang muakkad, sembahyang sunat rawatib yang kabit, sembahyang fardu, yang berwaktu, sembahyang sunat rawatib ni, inilah hak muakkadnya. Baik, arti hadis ini, berkata Ibnu Umar, telah berkata oleh Abdullah Ibnu Umar Al-Khattab, aku jaga. Jaga tu maknanya ingat, aku duk hafal, aku duk ingat dalam hati aku ni, aku duk hafal dalam hati aku ni. Bahasa kita kan lagu tu lah. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sabda Nabi. Apa yang Nabi perkatakan? Akan 10 rakaat sembahyang tatawwu'. Maksud tatawwu' tu yakni sunat. Itulah aja, makna sama aja. Tatawwu' ke sunat ke, kan? Aku ada hafal, aku duk ingat lagi. Ada 10 sembahyang sunat. Baginda Rasul ada bersabda, ada berkata, aku dah ingat lagi. Lagu itulah, kan? Baik. Apa dia? 10 rakaat. 10 rakaat lah. Kira semua sat lagi. Iaitu 10 rakaat sembahyang sunatnya, 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur. Kita panggil apa? Qabliyah zuhur. Yang ni yang muakkad ni. Hak ni hak Nabi tak tinggal. Hak ni hak baginda Nabi sentiasa lakukan. Dia jadi muakkad ni apabila sesuatu sembahyang sunat tu Nabi buat tak tinggal. Kalau yang ghairu muakkad tu, ada waktu Nabi buat, ada waktu Nabi tak buat. Tapi kalau kata muakkad, Nabi tak tinggal, Nabi buat. Tak henti-hentilah, tak tinggal-tinggal lah. Itu maksud dia muakkad dan ghairu muakkad ni. Tapi dua-duanya sunat. Lagi faham pula kata tak sunat pula. Baik. Dan 2 rakaat pula sesudah sembahyang zuhur. 2 rakaat lagi yang kita panggil ba'diyah zuhur. Jadi masuk waktu sembahyang fardu zuhur. Lepas selesai orang bang, lepas selesai orang azan, kan,
sebelum orang qomat lah. Kan? Kita buat 2 rakaat qabliyah zuhur. Kalau ada dan masa lagi, tambah lagi 2 rakaat, jadi 4 rakaat. 2 rakaat pertama tu muakkad. 2 rakaat yang akhir tu ghairu muakkad. Biasa 4 rakaat. Orang-orang alim ni, ulama-ulama, orang-orang alim, tuan-tuan guru ni, kan? Mereka ni kalau kata buat sunat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Kita boleh buat 2 rakaat tu berasa lagu tak ada apa dah. Punya berasa hebat. Kan? Padahal ada lagi 2 rakaat. Tapi boleh buat 2 rakaat tu pun gagah dah. Kan? Hak tak gagahnya tak buat langsung. Tu tak gagah langsung tu. Kan? Baik. Berapa dah? 4 rakaat kan? Semuanya ada 10 rakaat. Lepas tu lagi, dan 2 rakaat sesudah sembahyang maghrib, ba'diyah maghrib. Yakni sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Qabliyah maghrib ghairu muakkad. Ba'diyah maghrib ialah muakkad. Qabliyah pun sunat, ba'diyah pun disunatkan kita buat. Cuma nama dia beza. Sagi pergi faham maghrib tak ada qabliyah. Ni Nabi cuma sebut. Nabi cuma sebut ba'diyah. Ada hadis hak lain pula Nabi ada sebut qabliyah maghrib tu. Siapa pula tak ada? Baik. Lepas tu dikerjakan oleh Rasulullah di rumahnya, yakni rumah Rasulillah. Baginda Rasul buat sembahyang sunat rawatib yang qabliyah dan yang ba'diyah ini baginda buat di rumah. Sebabnya sembahyang sunat afdal buat di rumah. Bukan kita tak boleh buat dalam surau, dalam masjid. Saya lagi faham kata Nabi buat dekat rumah, kita tak boleh buat kat surau, kita pun kena balik buat di rumah. Tak, nak cerita tentang afdal, hukum afdal. Mana lebih afdal kalau orang tanya kita? Kita sembahyang sunat buat di rumah dengan kita sembahyang sunat buat di tempat jemaah kita lah, sembahyang jemaah ni kan, surau atau masjid. Jawabnya yang afdal, paling lebih sekali kita sembahyang sunat di rumah. Makna katanya lepas habis orang bang kita duduk di rumah lagi. Tapi kena lambat sikit lah. Sekali lepas habis bang terus komat, tak ada nak kita nak pergi pula kan. Dia tak biasa. Adat kita ni, passion dia cepat sungguh. Tak ada lama mana lepas habis bang tu terus kira nak komat. Tunggulah Ustaz. Orang jadi Mekah tu lama kan, nak beli ke komat kan. Lepas habis azan bang bukan langsung komat. Dan lagi orang jauh-jauh nak berjalan pergi tu kan, jalan. Tapi tak ada lah lama sangat kan. Pasal kita nak semayang di awal waktu, lebih kurang 20 minit ke 25 minit, lebih kurang lagu tu lah kan, yang dikatakan awal waktu ni pula. Jadi dan lah maksud dia nya kalau kita nak sembahyang sunat di rumah ni kan. Tapi kalau dengan tempat kita, setengah-setengah tempat kita ni kan, tak dan nak qomat, tak nampak jalan boleh sembahyang sunat qabliyah di rumah. Terpaksa pi awal kan. Lepas habis bang terus sembahyang, sekali depa terus nak qomat. Tengok keadaan lah kan, tengok keadaan yang macam mana, dan atau tak dan kan. Kemudiannya bukanlah maksudnya Nabi buat sembahyang sunat di rumah ni kan, tak boleh kita nak sembahyang sunat selain dari di rumah kita. Contohnya kita main awal, misalnya
Kan kita mai masjid, kita mai ke surau nak solat berjamaah, kan kita datang awal. Kan? Kemudian tu baru orang bang. Apa nak buat ke mana ni? Nak kena balik dulu ke? Sagi mai pula ke macam mana? Dia ada perbahasan dia, ulama bahas. Kalau lagu tu mai yang di situ lah nak balik apa lagi nya. Balik lagi terus tak mai dah pula dah. Dah balik dah. Kan? Mai yang situ tidak makruh, tidak apa. Lagi pergi kata makruh pula. Dia pasal yang lebih afdal kita buat sembahyang sunat di rumah ni pasal ginilah. Kan? Pasal kalau kita buat di rumah, kita lebih mudah nak pelihara hati kita daripada riak, kan? Daripada ujub. Dah kita duduk sorang-sorang, siapa pun tak nampak. Kan? Itu yang sebab afdal buat di rumah. Tidak bermaksud tak boleh kita sembahyang di hadapan orang. Boleh, tak ada masalah. Kan? Kalau kita boleh jaga hati kita dari riak, daripada ujub, tak ada masalah. Dia yang tu yang pasal mana, pasal apa yang lebih afdal kita sembahyang sunat di rumah. Kan? Ataupun kadang-kadangnya kalau buat di rumah jawabnya dok. Contoh ba'diyah. Kan? Dia ba'diyah bukan hanya qabliyah aja buat di rumah ni. Sembahyang sunat ba'diyah pun sebenarnya sunat buat di rumah. Lepas bagi salam, lepas wirid, lepas doa apa semua, kan? Tak mayang di situ. Balik di rumah, Nabi balik di rumah. Lepas balik di rumah baru baginda Nabi kita buat sembahyang sunat ba'diyah. Tu maksud dia. Kan? Itu segi cerita hak mana lebih afdal. Tapi bolehlah kita nak buat di situ, di surau atau di masjid tempat kita solat berjamaah tadi, nak buat sembahyang sunat ba'diyah lah. Boleh. Qabliyah pun boleh, ba'diyah pun boleh buat di surau, buat di depan orang ramai, tak ada kisah apa. Kan? Buat pilih ibadat di mana-mana pun, janji kita pelihara hati kita. Kan? Jaga daripada hati kita tu sampai ke penyakit riak, ujub, tu tak maulah. Kan? Dulu masa duk mengaji dulu, Tok Guru ada cerita masalah ni. Kan? Cerita tajuk sembahyang sunat ba'diyah afdal buat di rumah. Kan? Lalu Tok Guru pun ceritalah pula. Bagi siapa-siapa yang mudah bagi dia untuk buat sunat ba'diyah di rumah, maka afdal dia buat di rumah. Tapi kalau berasa lagu payah nak buat di rumah, pasal balik-balik sehari kentut batal ayat mayang, nak ambil pula ayat semayang, nampak gaya dak. Hawa balik di rumah saja tak nampak jalan. Kan? Tika duduk tengah ada ayat semayang ni, boleh lagi. Kan? Boleh lagi kata Tok Guru lah. Kan? Berasa lagu boleh buat. Tapi saat lagi jalan sambil jalan lagi batal ayat mayang. Sampai di rumah, kan, depa jamu nasi lah apa saat lagi. Kan? Kawan-kawan ajak jom kita pergi kedai sat lu, kena tarik ke apa kat dulu. Kan? Dak lah jawabnya. Kalau lagu tu, bayang sunat di sini ya. Kan? Buat bagi siap. Tapi kalau kita kuat, boleh nak buat balik di rumah lagi nak buat, tak apa, buat hal tu lebih afdal. Kan? Pasal itu lebih memeliharakan hati kita. Tu masa duk mengaji itulah Tok Guru duk abang lagu tu kan. Baik. Tapi walau apa pun, hak nombor satu sekali ialah buat. Ni cerita kat mana afdal, kan? Hak nu afdal, hak ni tidak afdal. Lah kali satu pun tak buat. Tak ada makna juga mengaji tinggi-tinggi kita ni. Tak ada faedah, nampak semua tak ada faedah, tahu saja je ni. Kan? Ilmu jenuh sangat dah kita ni. Kan? Tiba-tiba duk tak buat situlah. Duk malas situlah.
Duk cakap pandai situlah kita ni. Kan? Pandai duk mengelit orang panggil. Pandai duk berhelah kok tu lah, kok ni lah. Kan? Habuk pun tarak orang kata kan. Tak ada apa, lagu tu je lah kita ni. Baik. Berapa dah? Kira lah. Semuanya dah 10 rakaat kan. Lepas tu sambung lagi, tambah lagi, sambungannya lagi hadis Nabi. Dan 2 rakaat sesudah sembahyang Aisyah, yakni 2 rakaat ba'diyah Isya. Buat. Ikutlah. Nak buat di ramai-ramai ni ke, nak balik buat di rumah ke, ikutlah. Kan? Ikut mana yang kita gagah. Kan? Yang kita berasa boleh buat. Kalau berasa tak boleh buat, kalau balik rumah, tak buat dah. Tak usah kalau gitu. Buat di sini Kan? Tak payah nanti balik di rumah baru nak buat lah. Lagu itulah reti dia. Baik. Adapun 2 rakaat ba'diyah qabliyah Isya, itu ghairu muakkad dia panggil. Faham dah? Ba'diyah Isya, 2 rakaat ba'diyah Isya dipanggil sunat muakkadah. Tu nama-nama dia. Dua-dua sunat. Saya faham, tak sunat tak payah buat. Bukan tak sunat dah. Ghairu muakkad pun sunat juga. Buatlah. Tapi dari segi tuntutan syarak. Kan? Yang ghairu muakkad dengan yang muakkad ni, hak yang muakkad ni, syarak sungguh-sungguh suruh kita buat. Jangan duduk tinggal. Tu yang dia lekat nama muakkad. Muakkadah. Sunnatun muakkadatun dia panggil nama dia. Baik. Lepas tu habis tang tu. Jadi 2 rakaat sesudah sembahyang Isya ni dikerjakannya tu Rasulullah, juga di rumahnya tu Rasulullah. Kan? Baginda Nabi buat sembahyang sunat ba'diyah Isya juga di rumah. Berbeza dengan sembahyang fardu. Sembahyang fardu bagi kita orang lelaki tidak dituntut buat di rumah. Orang lelaki disuruh solat fardu berjamaah. Itu beza sunat dengan fardu. Adapun sembahyang sunat tak apa, buat di rumah. Kan? Tapi kalau kata kita nak belajar cara-cara nak buat sembahyang sunat, kan? Depa duk buat majlis berqiyamul lail malam-malam kat masjid. Boleh pi, tak apa, ramai-ramai pun. Cuma jaga hati, tak ada masalah, boleh. Kan? Barangkali kalau kata duk seorang-seorang nak buat semua hak depa, kalau kita buat cara beramai-ramai tu tak terbuat pula. Tapi kalau kita buat cara beramai-ramai saat ni, jadi kita tiba-tiba berasa kuat, berasa seronok nak buat. Bukan seronok pasal tu menunjuk-nunjuk dekat orang tu, tidak. Jangan ada riak, jangan ada ujub lah. Yang tu tak boleh lah. Rajin sebab riak salah, itu haram, kena ingat tu. Rajin sebab kita memang pemalas dah kita ni. Tapi hari tu dengar mereka panggil tu imam hak nak mayang ni, hak jadi tu imam berqiyamul lail tu satu orang. Dia ni hebat, dia ni seronok. Kalau turut dia bacaan dia, kita dengar ghalid, asyik je, seronok rasa kalau semayang berimamkan dengan dia. Kan? Hak mengantuk, cerah mata. Dan nak buat qiyamul lail ni, kan? Janganlah hak suara pecah tu, lagi kau yang mengantuk. Betul tu imam ni suara pun kena sedap juga. Kan? Salah satu pilihan orang nak jadi itu imam tu, kan? Ada suara yang sedap. Satu lagi orang ni suara bacaan dia suaranya tak sedap. Kan? Dulu hak suara sedap tu dulu. Kan? Nak bagi rajin, nak bagi timbul minat orang ramai. Kan? Supaya Tok Bilal
Kan? Supaya muazzin. Kalau Tok Bilal itu suaranya sedap. Kan? Kena gaya cara lenggok azan dia tu. Mayang subuh tengah tidur melompat bangkit. Dua kali dengar siapa dia bang tu sedapnya. Kan? Dan bangkit pergi bilik ayak tu. Tak sabar-sabar nak pergi mayang jemaah. Ada lagu tu. Kan? Ni dah lah mengantuk, kitanya pemalas dah. Lepas tu bagi Tok Bilal supaya dia sebut saat ni. Kan? Kau yang lagi mengantuk. Kan? Jadi tu pemilihan. Masa tu dia nak cari orang suara panjang. Kan? Suaranya sedap. Kan? Antara kelebihan dia nak tarik orang supaya hadir. Hadir solat berjamaah, hadir berjamaah. Kan? Itu juga penting juga tu. Kan? Baik. Jadi macam sanilah kalau kata ada majlis berqiyam mulai kita tujuannya nak buat. Kalau seorang-seorang aku tak buat main tasbih contohnya. Kalau kata nak buat seorang-seorang main tasbih ni dak gagah pasal ada imam ya. Kita nak baca seorang-seorang penyegan dah. Kita harap imam yang baca surah apa semua. Kita duduk diam je. Mudah kan kerja kita. Hak jadi makmum ni. Kan? Hak paling letih tu imam. Dah lah Fatihah dia kena baca, derah. Sekali surah pun dia kena baca. Kan? Takbir intiqalat apa semua dia kena derah. Makmum ni setakat baca Fatihah, hak lain tak baca tak apa. Dia sengah hak malas dah. Tapi nak buatlah juga. Kan? Tu kita letih tu imam. Kan? Jadi makmum mudah. Senang banyak. Kan? Baik. Jadi tapi asal hukum zat, hukum asli dan afdal buat sembahyang sunat ni di rumah. Gitulah. Berbeza dengan sembahyang fardu dan kena mai yang laki-laki lah. Ya, tuntutannya ke atas orang lelaki secara tuntutan fardu kifayah, solat fardu berjamaah di tempat-tempat sembahyang berjamaah. Ikutlah sembahyang jemaah tu dibuat di masjid ke, kan, atau buat di surau-surau ke, ikutlah. Lagi sembahyang sunat pun hentam di rumah, hak sembahyang fardu pun di rumah. Semua buat di rumah. Tak betul. Hak Nabi cuma buat di rumahnya sembahyang sunat saja. Adapun sembahyang fardu Nabi buat di masjid. Dah kata nak turut Nabi ni, kan? Ikut bagi kena, turut bagi betul. Baik, habis tang situ. Kemudiannya lagi, dan 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Sembahyang sunat fajar pun orang panggil, bagilah masuk waktu dulu. Bagi masuk waktu dulu sembahyang sunat fajar ni. Fajar tu maksudnya fajar sadiq. Yakni masuk subuh. Sebelum kita sembahyang fardu subuh. Lepas habis orang bang lah ceritanya. Kan? Maka kita disunatkan sebagai sunat yang muakkadah buat 2 rakaat sembahyang sunat subuh. Dia sunat muakkad juga. Kan? Buat di rumah juga. Semua ni asal hukumnya buat di rumah. Kan? Tapi kalau kata kita nak mai awal orang bang dah takkan nak balik kot. Kan? Dah mai dah sembahyang teruslah. Sembahyang sunat qabliyah tadinya. Baik. Lepas tu lagi, dan pada satu riwayat daripada Bukhari dan juga Muslim, juga 2 rakaat sesudah sembahyang Jumaat, qabliyah Jumaat. Kalau hari Jumaat, hari ba'diyah Jumaat. Kalau hari Jumaat, kita buatlah qabliyah Jumaat. Habis sembahyang Jumaat, kita buatlah ba'diyah Jumaat. Dia ganti kan. Hari tu kalau hari-hari lain kita buat zuhur. Kalau sembahyang zuhur, qabliyah ba'diyah zuhur.
Kalau hari Jumaat, Qabliyah, Ba'diyah, Jumaat. Jangan terpedaya dengan mereka yang mengatakan tak ada Qabliyah Jumaat. Adalah satu kumpulan golongan tu. Kan? Mereka kata, mana ada Qabliyah Jumaat? Hak ada Qabliyah Zuhur. Kan? Ini yang orang tak mau mengaji ni ceritanya. Orang yang buang ulama ni. Kan? Dah tak mau belajar, dah tak mau mengaji, tinggal ulama, celah ulama lagi. Depa lah yang pandai, sampai tak jumpa ada ke tak ada Qabliyah Jumaat. Sampai boleh pergi kata tak ada Qabliyah Jumaat. Terlajak sangatlah, pandai sangatlah tu. Kan? Kalau hari Jumaat, Qabliyah Jumaat. Kalau dan buat 4 rakaat. Kalau masa gamak tak dan buat 2 rakaat. Kan? Lepas habis sembahyang fardu Jumaat, kita buat Ba'diyah Jumaat. Tu je. Apa masalah? Mudah sebenarnya. Kan? Hak nak buat ni, hak nak buat dia tak lorak mana dia buat. Dia tak ada banyak kaedah sangat. Hak tak mau buat ni. Kan? Hak tak mau buat ni banyak kaedah. Kok tu lah, kok ni lah, tak ada dalil lah, tak ada nah lah. Hak betul yang hak tak mau buat. Hak ada dalil pun hak tak buat. Kan? Jangan jadi lagu tu lah panggil kita kan. Nampak sangat pemalas kita tu. Baik. Dikerjakannya tu Nabi juga di rumah Nabi. Satu riwayat kan, menyatakan bahawasanya sembahyang 2 rakaat ba'diyah sembahyang fardu Jumaat ni ada baginda Nabi kita buat di rumah. Bukan kata sembahyang sunat subuh saja tadi kan. Maka buatlah, tak usah banyak tanya. Zaman lah bukan zaman nak berdebat, nak berkelahi lagi. Kalau kira nak berkelahi tak habis-habis. Kita tak pakai hak dia, dia tak pakai hak kita. Kita duk berkelahi, kita duk cerita hujah dalil bagi pihak kita. Dia pun sama juga, berkeras dengan mendatangkan hujah-hujah mereka. Kan? Last kali kita duk sibuk dengan duk berkelahi lah. Dia memang kerja dia nak berkelahi dah. Kan? Kerja dia memang duk membida'ahkan orang lah. Bukan hanya kerja untuk membida'ahkan orang saja. Kan? Bahkan mengkapiakkan orang. Ni kerja-kerja mereka juga ni. Bahkan mensyirikkan orang. Tu kerja mereka. Kan? Duk syirikkan orang-orang Islam. Kan? Duk kata orang ni syirik. Kan? Bertawasul ke Nabi ke, beristighfar ke Nabi ke, ziarah kubur ke. Oh syirik, penyembah kubur. Begitu sekali puak-puak ni. Kan? Punya gila. Kan? Berani sungguh nak kapiakkan orang. Kan? Orang tu tak ada, ulama dah jelas terangkan. Tak ada masalah ziarah kubur. Sebulat suara kata tidak mengapa, bahkan nak ziarah kubur Nabi, ziarahlah. Kan? Nak bertawassul dengan Nabi esok, kita pergi ziarah kubur Nabi esok. Kan? Habis. Kan? Beradab kita dengan Nabi. Pasal dituntut, disuruh. Kan? Jadi kalau kita duk termakan, duk terpercaya dengan golongan ni, sudahlah kita. Jawab kita pun tak buat apa. Kan? Jawabnya duk saja ya. Belajar sama adab-adab kita semasa kita nak menziarah Nabi kita. Belajar. Banyak adab-adab dia. Ni kita yang nak pergi Madinah ni. Kan? Masuk Madinah tu sunat pergi ziarah Nabi dulu. Lepas tu esok nak balik pun, sebelum kita pulang balik, pergi ziarah Nabi. Kan? Ada banyak perkara yang kita nak kena buat. Sama ada sebelum kita berjumpa dengan baginda Rasul, ketika kita berjumpa, setelah tu kita nak pulang. Adab dengan Nabi ni banyak. Tapi duk perhati lihat orang yang pergi Madinah ni, kan,
tak mau seolah-olahnya ziarah Nabi. Ada juga hak penyegan lah, penyegan. Kan? Dia betul-betulnya mula-mula sekali hak afdal kita masuk melalui Madinah. Sebelum nak ke Mekah, kita masuk ke Madinah dulu. Ziarah Nabi. Lepas selesai apa semua, kan, baru terturun naik pergi ke Mekah. Lagu tu lah asasnya. Tapi kalau tengok, ikutlah kadang-kadang terpaksa kan, turun kot Mekah, ikut Judah kan, lepas tu baru pergi ke Madinah. Tak apalah nak buat ke mana kan. Itu atas depa nak mengejeh kita lah. Tapi tentang adab kita dengan Rasulullah ni belajar. Sebelum kita nak ziarah Rasul, mandi dulu kan, mandi bersih-bersih, lepas tu berwuduk, lepas tu pakai pakaian serba putih, kan. Kepada yang lelakinya pakailah wangi-wangian, kan, haruman. Lepas tu kita berjalan, kan, masuk melalui pintu Babu Jibril, kan. Lepas tu masuk ke Raudah, antara mimbar Nabi dengan kubur Nabi dipanggil Raudah, kan. Tapi memang tempat tu susah lah, kiu penuh dengan orang sungguh lah. Tak apalah, sobatlah, tunggulah sejam 2 jam pun, kan, kita nak masuk. Semayang 2 rakaat sunat tahiyatul masjid, tempat Nabi berdiri berhampiran berdekatan dengan mimbar tu, sebelah tu ada tiang tu, kan. Belajar benda ni, kita nak buat ni kita kena ada ilmu. Adab ni, cerita tentang tajuk adab akhlak kita dengan Nabi. Selesai kita istighfar, lepas semayang tahiyatul masjid, kan, kita berdoa, ikutlah, mintalah apa doa, kan. Kemudian kita keluar ke pintu keluar tu. Seterusnya kita nak pergi ziarah wajah Asy-Syarif, kan. Kita nak menziarahi baginda Rasulullah. Sesampai kita di hadapan muka Nabi, hadap ke badan kita hadapan sama betul dengan muka Nabi. Belakang tu kiblat lah, kan. Nabi menghadap ke kiblat lah, kan. Kita berhadap dengan muka Nabi, kan. Duduk di hadapan Nabi, tunduk kepala, tengok lantai, pejam mata dengan penuh tawaduk, dengan penuh merendah diri kita dengan Rasulullah. Kita memberi salam, kan. Sekurang-kurangnya Assalamualaikum ya Rasulullah, kan, sallallahu alaihi wasallam. Kali lama-lama tentu, tapi line yang kedua belakang tu boleh duduk lama. Tu tak apa, hak line depan sekali ni, tu memang tak boleh, kan. Tu askar duduk jaga, lagi dia hambat kita keluar, kan. Pandai-pandai lah. Lepas tu langkah sehasta ke kanan, kan, bagi salam pula kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lepas tu langkah pula ke kanan, kan, bagi salam pula kepada Sayyiduna Umar Al-Khattab. Lepas tu ke kiri balik ke kepala kubur baginda Rasulullah, hadap balik ke kiblat. Kubur Nabi sebelah kiri kita lah. Jadi lepas tu bukan belakang kita lah, kiri kita. Baru kita berdoa, mintalah apa nak minta, kan. Kita bertawasul dengan Nabi ketika tu, macam-macam. Lepas tu baru kita berjalan keluar, kan. Jadi ada banyak lagi. Jadi yang ni kena belajar. Jangan duk buat ikut dan, kan. Turun orang semata-mata pun tak jadi juga. Orang tak betul, kita pun tak betul. Orang yang kita ikut tu, dia pun tak tahu yang kita turut dia tu. Dia pun tak kerti nak buat apa. Kita dah ingat dia tu kerti, sama-sama tak kerti. Elok, duit habis dah 5-6 ribu. Nak main pula bukan senang dah, kan. Jadi dah sampai tu, dengan kita ada ilmu ni, kan. Kita berakhlak dengan Rasulullah apa semua, kan. Dalam Raudhah tadi kita mangkit bayang sunat, baca Al-Quran kalau ada kesempatan lah, kalau masa dan lah, kan. Tak kena perambat kat askar mereka tu, kan. Sila-sila askar mereka duk hambat kita keluar gitu. Lama sangat ni, kan. Tengoklah,
Lagu tu lah cerita dia. Kan, apa nak buat pun mesti ada ilmu. Jangan buat dalam keadaan tak tahu. Kan, rugi. Ni duduk depan wajah Nabi kita dah. Bagi salam semua member. Assalamualaikum Rasulullah. Amboi, pada sungguh. Kan, bukan lagu tu. Suara ni dia suruh kita perlahankan. Masa kita bagi salam ke Rasulullah ni, setara mana perlahan? Setara didengar, suara kita boleh didengar oleh orang sebelah kita ya. Slow sungguh. Dia kata takut Nabi tak dengar. Nabi dengar, Nabi tahu. Bukan setakat Nabi dengar, Nabi tahu kita bagi salam. Walaupun kita bercakap perlahan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Slow sekali pun. Ada hadis cerita Nabi dengar, Nabi tahu siapa yang bagi salam ke dia. Tak payah derah-derah. Kan, tu namanya tak ada adab tu orang panggil. Dia buat semua best friend dia kot. Kan, best friend tak apa. Kan, dia buat biasa, buat rambung boleh. Jangan lagu tu. Baik. Kemudian seterusnya lagi, maka dengan ini hadis, selainnya kita telah mengetahui akan sembahyang sunat. Jadi daripada hadis nombor 2 yang kita baca tak saat ni, selain daripada kita tahulah akan sembahyang sunat, hak rawatib yang muakkad yang 10 rakaat ni, apa dia akan sembahyang sunat sebelum dan sesudah, yakni qabliyah bahasa Arabnya, dan sesudah tu yakni ba'diyah. Hak kita mengaji tadi hak qabliyah dengan hak ba'diyah, sembahyang sunat rawatib dia panggil nama dia. Kan, buatlah, tak ada masalah. Kan, masalah dia segan dan malah saja. Kan, lain masalah rasa lagu tak ada kot. Kan, selain daripada masalah pemalas kita aja. Kan, sakit perut sihat ni bukan sakit mana pun. Kan, alah sakit lengah-lengah kaki biasalah. Kan, nak buat trik lagi, kaki lengah tu kata sakit. Sakit bagi sakit sungguh baru tahu. Kan, sakit tak boleh bergerak lagi baru pada muka doktor sakit tak larat nak buat. Takut muhung ya. Membayarkan, yakni menunaikan yang fardu sebelum dan sesudah menunaikan akan sembahyang yang fardu yang tadilah. Kan, yang sebelum sembahyang fardu, yang selepas daripada sembahyang fardu. Kan, nah hak ni dulu. Kalau ramak semua kita tak buat lagi, hak muakkad, hak ghairu muakkad tu lagi banyak. Kan, setidak-tidaknya yang muakkad ni, yang 10 rakaat ni, kalau boleh amal jangan tinggal. Sari lah. Kan, buatlah. Tadi ni hak kita mengaji saat ni. Kan, sunat subuh 2 rakaat. Nak buat sunat subuh kan dalam pukul 7 pun bangkit. Susah kita ni. Mayang subuh tu pun gaduh-gaduh dah. Kan, makna kata banyak sungguh kita punya tak betul kita ni. Bangkitlah awal. Dah besar ke tidur tu buat apa? Kan, awak tak ada jam ke? Tidur pukul apa? Tidur lewat anda buat apa? Kan, benda tak perlu pun sampai nak tidur lewat-lewat tu, patut beli alasan lah tak jaga. Nak jaga kau nak pukul 2 tak tidur lagi. Pukul 2 duk bergurau, duk main lagi, duk hentam tarik lagi ke kedai. Kan, masa tu masa tidur dah. Cadang nak buat ibadat lah pula. Fikirlah kita ni tua dah. Kan, bukan lagi muda. Bahasa lagu umur panjang dah. Bahasa lagu tak lama dah kita ni. Duk perangai serupa muda-muda gitu. Kan, tak mau ubah langsung tabiat kita. Kan, kena ubah dah. Tak lama dah, tak banyak hari dah kita ni. Kan, pahala tak ada jenuh mana dah. Amalan pun tak ada buat setera mana. Kan, supaya dua habaq saat ni harap sembang pandai. Kan, kita ni. Baik. Jadi juga kita ketahui
yang bahawasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayarkan, yakni menunaikan ataupun mengerjakan, tu maksud membayarkan, akan 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan sesudah isya dan ba'diyah isya, dan sesudah Jumaat, yakni ba'diyah Jumaat, ialah di rumahnya tu Rasulullah. Kalau kita nak beramal dengan sunnah Nabi, kita mampu buat. Nah, lepas habis main isya lagi balik terus. Tak apa. Kan? Balik lagi nak buat ba'diyah masa mana? Buat di rumah, tak mau buat depan orang ramai. Pasal Nabi buat lepas isya apa ba'diyah isya di rumah. Kan? Tapi kena buatlah. Lagi balik hantam tak buat pula dah. Kan? Buat terik, aku buat di rumah. Amboi. Mohong ah. Kan? Balik di rumah dia hentam 2 pinggan nasi. Nganga lena gitu biasa lagi. Kalau aku tu buat di surau. Kan? Kita tak mampu buat di rumah. Kan? Tapi kalau buat di surau kita boleh. Bukan boleh pasal apa? Boleh rajin kerana riak, tak betul lah. Nah, itu haram nak tunjuk ke orang. Itu yang rajin sangat bayar tu. Jangan lagu tu. Tu dah haram pula. Baik usah buat pula. Kan berdosa pula kalau buat bercampur dengan riak. Kita ikhlas kerana Allah. Tinggal lagi kalau buat di rumah, takut lagi batal ayat sembahyang. Nak ambil ayat sembahyang tu malas lah. Kan? Tapi kalau teraduk dah ayat sembahyang lagi ni, teraduk rajin lagi ni, boleh bayang ke? Kan? Lagu tu je kita ni. Cara macam mana nak buat kan? Tapi dari segi sunnahnya lagu ni lah. Sembahyang sunat afdal buat di rumah. Yang rawatib pun buat di rumah. Lepas tu yang sunat-sunat lain, tahajud lah, sunat mutlak lah, apa sunat witir lah, apa tu buat di rumah. Kecuali kecuali bulan Ramadan, kecuali sembahyang yang sunat berjamaah. Itu buat berjamaah lah. Sembahyang tarawih, sembahyang hari raya, minta hujan, kan? Sembahyang gerhana, itu sembahyang ramai-ramai. Lagi hentam buat seorang-seorang juga sembahyang raya. Itu afdal buat beramai-ramai. Yang ni afdal buat seorang diri. Gitu maksud dia. Baik. Habis tang situ, kita berhenti dekat situ. InsyaAllah kita sambung lagi lah bulan depan. Jadi kita berhenti pada hadis kita yang ketiga. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wallahu a'lam ayya'alim. InsyaAllah ada apa-apa soalan nak tanya. Sunat ba'diyah. Sunat ba'diyah. Ba'diyah apa? Tak ada ba'diyah apa? Ba'diyah saja ya? Tak apa. Tak apa. Dia tidak kata terus balik ke rumah terus buat. Dia waktu dia selagi tak habis waktu. Waktu sembahyang sunat ba'diyah dan juga qabliyah ialah selagi tak habis waktu sembahyang fardu tu. Termasuklah qabliyah. Tadi kita nak buat qabliyah tak dan, kita main lewat. Di rumah pun tak dan buat, sampai-sampai orang qomat dah. Selepas daripada sembahyang fardu boleh kita buat qabliyah. Ba'diyah tak apalah, ba'diyah tak tahu dah lepas waktu. 2 sembahyang ini waktunya habis bila? Habis dengan habisnya waktu sembahyang fardu. Baik, isya. Masuk subuh baru habis waktu isya. Kan? Selagi tak masuk subuh, masih lagi kita boleh buat sunat ba'diyah. Tak kira masa mana. Nak buat sembahyang mayat dulu ke, atau kalau dan buat ba'diyah dulu, tak ada masalah. Kan? Kalau tak dan, buat sembahyang mayat dulu. Gitu je pilihan dia.
Mana sempat dulu. Tapi boleh buat walaupun lepas dah habis kita solat semayang jenazah, ataupun kita dah batal ayat semayang kan, sampai rumah ambil ayat semayang lain, lepas tu buatlah. Dia tak ada kata balik-balik rumah tu langsung terus kena buat tu, dia tak kata lagu tu. Dah cuma buat di rumah abang lagi tu aja. Masa mana buatlah, selagi tak habis waktu sembahyang fardu tu boleh buat. Lagu itulah jawapan dia nah. Wallahu a'lam. Boleh tak ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.